Assalamualaikum, salam sejahtera, Debat Bola episod 84. Saya hari ini Amin Fuad bersama dengan rakan saya Jufri Juki dan Amir Arafat. Tapi hari ini special sikit. Kita ada tetamu, jarang-jarang sebenarnya kita ada tetamu. Kalau ada tetamu bermaksud kita punya isu ni serius lah. Sebab maknanya Amir dengan Jufri ni tak boleh menjawab. Kerja mudah lah. Apa nak cakap? Senang kerja lah. Senang kerja So lah kita ada Cik Safirul yang jemput diri sendiri tu. yang mempunyai pengalaman dalam isu yang kita nak bincangkan. Tak perlu siapa yang kenal dia, kenal lah dia. Dia juga merupakan seorang peminat bola sepak lah. Apa isu yang kita nak bincangkan hari ini adalah tentang Harimau Muda. Kenapa kita nak bincangkan Harimau Muda hari ini? Sebab ada kabar angin hari tu. News yang keluar kata timbul kabar angin yang mendakwa skuad pelapis negara yang mengambil tempat seperti Harimau Muda akan dibentuk semula dan akan bersaing di Liga Perdana pada musim depan. Ini yang kita dengar. Nak menjadikan 10 pasukan di Liga Perdana kepada 11 pasukan. Okey, dengan kemasukan skuad pelapis negara tu ala Harimau Muda lah, persaingan pemain muda pasti bertambah sengit, apatah lagi 4 pasukan pembangunan JDT 2, Terengganu, Selangor ada di Liga Perdana. Untuk kau lah, adakah ini perkembangan yang baik untuk Liga Perdana? Untuk Liga Perdana khususnya aku rasa tu satu perkembangan baik lah, sebab ada tim lain Tambah yang lah muda, kompetitif. Ikut pemahaman aku, usually diorang buat Harimau Muda ni yang untuk yang lepasan AMD yang tak ada itu yang kali ni lah desas susu kali ni batch lah yang tak 2.0 ni lah 2.0 ni yang tak sign tu kan. Jadi mungkin itu perkembangan yang baik untuk Liga. Tetapi aku rasa tu macam satu langkah yang ke belakang. Kalau player tak dapat kontrak, kenapa player tak dapat kontrak bermain di pasukan luar? Kenapa yang balance ni kenapa tak dipasarkan ke pasukan-pasukan lain? Apa tujuan kau ada kelab skuad remaja untuk peringkat pasukan, contoh Terengganu punya ke, Kelantan punya ke, mana-mana lain. Maksud kau diorang ni patut masuk skuad-skuad ni lah. Jadi buatkan itu satu tindakan ke belakang. Lepas kau swasta kan, kau wajibkan diorang ada kelab-kelab pembangunan yang lain kecil ni kan, skuad lapis ni. Kenapa tak tim lain tak ada? Sedangkan aku rasa itu tujuan dia. Sebab ini ialah, sebab kita pernah cakap sebelum ni, ini ialah tugas kelab untuk ada skuad pelapis. Tapi national ambil AMD dah disiapkan, and then you berapa jumlah untuk diorang ni, kos operasi untuk diorang bertanding dalam Liga Perdana untuk satu season? Berapa? 3 juta? 2 juta? Soalan dalam bermain dalam minda aku adalah, pertama sekali, diorang ada scout, internal scout tak yang untuk tengok play AMD ni sendiri? Itu aku tak tahu lah. Itu soalan yang tertanya-tanya kat dalam diri aku. Sebab tukar logo. Banyak soalan tu. Soalan tu tertanya-tanya kat aku yang macam kita cakap, kenapa tak tengok play AMD ni? Tantas Selangor dengan JDT je kan yang macam. Itu aku yang bermain dalam fikiran aku lah. Orang lain tak tanya, hang tak pergi tengok ke player ni? Sebenarnya dia tak tahu pun. Ada 40 ke 42 ke? Betul ke tak terror yang lain tu? Sebab Selangor dengan JDT ke yang buat kerja? Itu kalau kau tanya aku lah, bermain di minda aku ni sendiri. Memang betul lah. Because graduan AMD yang pertama keluar tahun lepas, hujung tahun lepas. So tahun lepas pun senario yang sama JDT dengan Selangor dengan Selangor ambil. Tahun ni pula adalah sedikit orang kata penambahbaikan. Dia orang AMD dengan pihak MSN hantar surat dekat semua kelab. Memang ada Semua kelab tu datang hari sekian-sekian, berapa hari bulan dia orang akan buat internal sparring supaya kelab boleh tengok. Dan juga dibagi pula peluang sesi kelab untuk terangkan tentang kelab kepada kepada batch AMD yang nak graduate. Ada, tapi tak pasti berapa sebenarnya respon ni, berapa yang pergi. So obviously memang yang setahu aku Selangor ada, JDT memang ada, JDT all round the clock kan dia scout. So adalah, sebab tu ada. Dan yang diambil mula-mula ni 6 orang ke Selangor, 6 orang JDT adalah yang mana yang dia orang rasakan akan jadi rebutan. Bukan maksudnya yang balance-balance tu tak ada kelab. Tak ada kelab. Ada yang kita orang dengar memang dah ada kelab, tapi dia orang buat urusan, buat kontrak apa semua tu lewat sikit. From now sampailah mungkin ke awal bulan Januari ke,
akan ada proses mana kelab-kelab lain yang Negotiate dia lah. akan ambil. Akan ada jugalah Akan ada. sebenarnya. Cuma Akan belum ada. lagi. Cuma yang keluar in the news hari tu ialah 12 orang budak ni je. Yang tu yang kita dengar lah. Yang kita dengar. Okey, Jurulatih B. Satyanandan berpendapat sekurang-kurangnya pemain yang ni quote dia sekurang-kurangnya pemain yang tidak diambil mana-mana pasukan dapat bermain di Liga Perdana. Dia bersetujulah basically. Dia cakap yang tahapnya lebih tinggi berbanding Piala Belia dan Piala Presiden. Ini juga bagi memastikan pemain yang sudah dilatih dengan intensiti yang tinggi di AMD dapat meneruskan kesinambungan mereka dan mendapat pendedahan yang diperlukan sebagai pemain muda. Macam mana dengan kenyataan tu, Safirul? Okey, kalau nak backtrack sikit kan, AMD ni bukan sesuatu perkara yang baru sangat. Sebelum ni kita ada Sekolah Sukan Malaysia. Semenjak 96, SSBJ, 97, SSTMI ada. So budak-budak bola yang dirasakan masa tu di scout lah. Tak tahu macam mana dia scout, tapi daripada kejohanan MSSM ditawarkan tempat di Sekolah Sukan Malaysia. So budak-budak yang memang prospek tinggi di peringkat umur 13 sampai 17 memang ada di Sekolah Sukan Malaysia. Maksudnya macam AMD lah. Cumanya bukan benda baru lah. Cumanya bukan dia mungkin kemudahan apa semua tu tak seperti AMD, tapi top talent memang ada di Sekolah-Sekolah Sukan Malaysia ni. Yang tak berapa bagus ke Sekolah Sukan Negeri. Samalah juga dulu pun bukan semua budak Sekolah Sukan Malaysia yang akan dapat pro kontrak. Samalah juga dengan senario di serata dunia pun bukan semua akademi PSG, akademi itulah ni akan dapat pro So kontrak. ini sebenarnya adalah lumrah bola sepak. Lumrah bola sepak. Siapa yang dapat kontrak itulah yang akan teruskan. Ya. Cumanya yang orang persoalkan sangat, secara tradisinya Harimau Muda daripada dulu masa dia ada 2007 sampai 2015 tu sentiasa membariskan pemain terbaik dalam Malaysia dalam peringkat umur tu. So sekarang ni Harimau Muda kalau betul lah dia cakap kata nak bagi peluang kepada players yang tak dapat kontrak, maksudnya bukanlah bakat terbaik di peringkat umur tu. Macam mana nak bawa bakat yang orang kata yang kurang baik ni nak main dalam Liga Perdana? Adakah ia baik untuk mereka? Dia best practice dalam dunia ni, kalau dia tak boleh katalah dia masuk akademi PSG, di scout oleh PSG, of course dia punya impian tu nak sign pro kontrak dengan PSG. Tapi tak semestinya dia dapat PSG. Tapi dia pasarkan dia punya kebolehan tu dengan kelab lain. Try lah di Division 1, try lah Division 2. Tapi Safirul, ini bukan soal okay, you talking about PSG cakap pasal PSG ialah kelab, tapi ini national program Safirul. National program, setahu aku tak ada satu pun national program yang full time dalam dunia ni. Tak ada, kemungkinan aspire. Ataupun Singapore Clairefontaine ni dipanggil untuk camp. Budak-budak most of the time budak-budak dekat kelab. So bila Clairefontaine ataupun French Football Federation tu pun scout merata kelab kan, dalam 3 ataupun 4 kali setahun dia akan panggil camp budak-budak yang top. Kalau beza dengan AMD ialah diorang berkumpul di situ, belajar di situ. AMD full time. Ya. Kau kena faham tu. Kau nak kecam je. Tu. Basically macam survival of the fittest lah. Survival Siapa of the- yang betul, the best, betul. dia akan graduate, dia akan jadi ni lah. Macam mana kau nak galakkan, okay sekarang ni 12 dah pergi JDT dengan Selangor. Baki-baki ni macam mana kau rasa kau nak galakkan pasukan Liga Malaysia ni untuk ambil graduan-graduan lain ni? Aku rasa problem tu datang, aku tak tahu lah macam mana nak galakkan, sebab satu tadi Safirul pun dah explain lah, dia dah bagi surat kat FA few saja yang datang kan. Jadi kita faham lah maksudnya kos operasi. Kalau kita tengok season lepas punya, antara ada 2 team tak silap aku, PDRM ataupun Sabah, diorang gagal ataupun sedikit menurunkan pemain bawah 22. Tak silap aku. Baru 22 tahun. Bawah 22 tahun. Yang paling banyak sekali tak silap aku ialah Terengganu dan Kedah tak silap aku. Itu kita kena check update fakta, tapi ada tim yang tak ada turunkan dan Sabah salah satu daripadanya. Aku rasa ni lebih kepada mungkin polisi lah, polisi penganjur. Mungkin MFL kena mainkan peranan di sini. Ada bagi MFL lah, sebab kita nak bagi dia yang menganjur. Dia nak anjurkan, dia buatlah kerja sikit. Sebab aku rasa mungkin ada kuota kena pemain muda. Itu pandangan aku lah. Sebab bila you ada satu agensi, sebab aku nampak player at certain age itu je recycle, dia akan pindah tim ni, dia akan pindah tim ni, pindah tim ni. And then sampai bila? And ada certain coach pula yang jenis kata player muda ni tak ready lagi.
Sebab kontrak dia pun setahun Exactly, dia nak kejar benda tu. Itulah aku cakap. Dia memerlukan MFL kena masuk untuk membuat satu polisi, kota pemain. You kena sign, you kena turunkan few minutes. Kalau dia bagi dia tactical, tak kena dengan tactical dia, filosofi dia ke, mungkin kita kena buat satu kewajipan untuk dia turunkan pemain. Itu pandangan aku lah. Selain daripada seriousness dia of development tu sendiri lah. untuk kau sentuh. Just nak tambah sikit on that. Sebab liga kita pernah cuba buat macam tu. Maksudnya kalau liga perdana masa dulu tak ingat tahun bila, tapi ada yang diletakkan syarat kena turun player bawah 23 macam tu. Tapi dia macam stop gap measure je. Dia tak lama, tak tahan lama. Polisi ni kalau kita letak, dia kena sabar. Sebab efek dia tu dah akan nampak few years kemudian. So inilah sebabnya masa 2007 tu dibuat Harimau Muda tu sebenarnya. Sebab masa tu kelab-kelab apa semua ada satu team je, ada first team sahaja. Dan Liga Belia tak start lagi. Liga Belia start 2008 tu pun carnival, lepas tu 2009 sampai 2012 tak ada langsung. 2015 barulah dalam bentuk liga Piala Belia. So maksudnya budak-budak yang selepas umur 18 memang tak ada tempat dah. So dia orang nak selamatkan the cream of the cream of the crop tu. Dia orang kumpulkan semua yang terbaik and buat Harimau Muda dan bagi masuk liga perdana. Tapi sekarang ni bila dia dah swastakan, dah ada liga, so be a proper way Piala Belia. Ada Piala Belia. Ideally memanglah sepatutnya ada liga setiap peringkat umur, setiap tahun tu ada liga. Okey, persoalan seterusnya Juf. Dah sebut pasal Liga Presiden dan Liga Belia. Patut ke kita naikkan lagi taraf Liga Presiden, Liga Belia, wujudkan liga lebih panjang, lebih banyak perlawanan supaya boleh tarik penajaan, memberi pendedahan perlawanan secara langsung di televisyen, radio, secara online. Of course dari sini. Sebab bila kau buat macam tu, mungkin baru kau boleh rasa macam pasukan serius sikit untuk melabur dalam dan boleh nampak lah talent muda tu kan. Development. Kita nak follow pun tahulah kan player. Macam mana Ju? Of course dari segi exposure kita tahu Piala Presiden, Piala Belia ni kurang dapat sambutan. So kurang dapat sambutan, why? Okay, Exposure tak ada lah. First kali, kalau lah macam katakan aku ni minat, kat mana nak tengok? So tak ada tempat yang channel yang benar, ataupun kalau kena pergilah betul-betul kat tu kan? Padang lah. Okay, tu satu. Bila kau sebut pasal competitiveness, dia sekarang ni aku tahu dia memang ada liga. Tetapi liga dia yang aku tahu habis sama macam Liga Super, maknanya half season. Maknanya lepas tu dah tak ada lah. Senior team akan ada FA Cup dan ada Malaysia Cup. Betul. Kita akan sambung lah. Tapi untuk Belia aku tahu time tu lah dia rehat lah. Tak ada apa lah akhirnya. So of course kalau kau tanya aku untuk penambahbaikan, of course lah kena ada another cup ataupun another round of playoff ke apa ke lah kan. Ada tapi itulah macam tak konsisten. Mula-mula start Piala Belia dengan carnival, lepas tu tak ada bila masalah kewangan tak buat. Lepas tu ada balik. Yang tu di bawah siapa sebenarnya? Macam Piala Belia. Setakat ni Piala Belia Presiden bawah FAM. Bahagian pertandingan FAM. Kalau peringkat sekolah-sekolah dia bawa MSN ataupun KPM. Bawah lagi daripada umur tu bawah 18 ada MSSM. Tapi MSSM tahulah kan dia carnival base daripada sekolah, daerah, lepas tu sama dengan bawah 15 dengan bawah 12 juga. Tapi ada Liga KPM juga bawah 17, Liga KPM bawah 17 dengan bawah 14. Tapi Liga KPM tu Safirul, itu adalah untuk pasukan-pasukan yang dah tertinggi yang main musim. Maksudnya kalau kita contohlah, aku bagi contoh macam Shah Alam. Kalau sekolah daripada Shah Alam nak main daripada bawah, memang tak ada musim lah, main carnival je lah kan. Memang tak ada idea dia orang masa tu bila dah ada sekolah sukan negeri yang good talent daripada sekolah-sekolah ni kan akan di-offerkan masuk sekolah sukan negeri. Sebab tiket dia untuk main Liga KPM ialah dia kena masuk sekolah sukan negeri. Itu aku rasa something wrong dekat situ. So base tu jadi narrow. Jadi kecil. Jadi kecil. Kalau boleh Liga KPM tu contohnya kan, kena daripada bawah buat zone. Tak payah national. Zone. Sebab kita nak cari ramai talent. Takut you miss. That's the whole idea. Open up to some other teams juga nak masuk. So that talent tu tak terlepas. Tu yang paling penting. Tapi bila dalam konteks bila Piala Belia Piala Presiden ni semua macam main nak menang kan, tapi nak menang tak nak scout. So tak ada scout. So maksudnya coach tu dia okey, player ni yang kita dapat, player ni kita buat sehabis baik untuk dapat trofi.
Itu saja, habis kat tu je lah. Itu nampaknya macam tu lah kan. Bukan untuk bagi untuk tim atas, tim senior. So ditakuti ni mungkin semua kelab-kelab ni dia hanya fokus perbelanjaan dan all the effort ni hanya untuk first team. Dan lesen tak semestinya you bertanding dalam Piala Belia ke apa ke. Lesen itu ialah you kena ada pasukan bawah 19. Tapi sebagai kelab memang terjadi pun musim ni ada juga kelab yang sub keluar bawah 19 dia sub dekat akademi lain. So you main sebagai kita wakil lah. sebagai wakil. Maksudnya dia tak ambil pusing sangat sebab kalau dia ambil tanggungjawab tu dia kena bayar gaji, operation cost, semua tu ada cost dia. So at the end of the day it's all about cost. Okey, sementara tu Juf, dengan proses penswastaan Persatuan FA ke Kelab FC ni yang telah dilaksanakan, melihat penumbuhan Harimau 2.0 ni akan menghalang ini macam pandangan lah menghalang transformasi barisan pemain muda untuk lebih cepat bersama kelab sekaligus untuk merencatkan proses ke arah kerjaya profesional. Untuk kau pula, kenapa kau rasa langkah ke belakang? Of course, Harimau Muda 2.0 ni dah. Ataupun kau rasa ni langkah ke depan? Aku tak tahulah. At least seorang lah langkah. Sorry to say. Nampak skrin. Okay, balance sikit. Aku memang tak agree sebab di mana macam aku cakap, bila kalau kita nak tumbuhkan sekarang sebab kita semua dah moving forward, kita nak pergi ke privatisation. Rasa kita bila privatisation tu dalam requirement ni kita tahu, kita tekankan pada dulu lagi, kita semua sedar pasal development kan, youth development, tapi kita kena, bagi aku macam itu macam spoon feed untuk FC lain tau. Kalau macam kau dah buat ni Harimau Muda ni, maknanya dia orang dah tak nak buat lah. Betul. Dia macam tak apa, player-player ni boleh masuk Harimau Muda ni. Maknanya aku tak perlu ambil tahu lah. Betul. So bagi aku lebih baik ada penguatkuasaan ataupun macam Amir cakap tadi, special arrangement pasal umur, pasal special laws lah kan dalam pertandingan tu yang kena ada. Betul-betul yang development dah ada serta-serta umur player yang kena ada macam tu. So aku rasa sickness tu lebih baik daripada mungkin dengar tahun pun kita tahu tahun 2005 2007 ke tahun berapa tadi 2007 ke 2015. Mungkin that year benda tu masih lagi relevan. Tapi bila kita dah moving forward macam ni, takkan kita nak pakai benda tu lagi. So kalau kau tanya aku juga, betul lah yang macam penulis tu cakap, akan ada boleh merencatkan lagi FC ni sebab di mana kalau bila dia dah tubuh ke Harimau Muda 2.0, lepas tu ada pula yang negeri yang nak player tu, dia dah sign dengan 2.0. Benda-benda transition tu macam mana? Faham tak? You get what I mean? Benda-benda juga akan jadi campur aduk. Aku nak main 2.0 punya team lah. Reality senario yang mungkin akan terjadi macam ni lebih kurang. Budak AMD bagus, memang top talent, semua kelab nak. Lepas tu satu kelab dapat sign dia. So memang rezeki dia. Dia dapat a good contract, dia pergi main. Tapi dia kena tengok dekat kelab tu ada talent-talent lain, sama ada dia boleh main dekat peringkat mana. Mungkin dia still kat presiden, mungkin dia naik, kadang-kadang dia main perdana, lepas tu ataupun balik ke presiden macam tu kan. Tapi budak-budak yang dia kawan-kawan dia yang tinggal di AMD tu yang tak ada kontrak dapat terus main perdana. So dia bila jadi dari setahun ke tahun, katalah benda ni tiap-tiap tahun jadi kan. So dia orang sekarang dilema, aku tak nak sign awal lah kan. Tak nak pergi ke kelab, dia stay Harimau Muda, kita boleh main Liga Perdana kan, pergi ke kelab. So itu mungkin akan jadi masalah kepada kelab. So bila player-player ni nak masukkan ke kelab, nak kena dengan culture kelab tu, macam mana style dia orang main ke apa semua. So benda-benda macam ni ada impact dia, ada impact. So apa-apa yang dibuat pun untuk menyelesaikan masalah, kena tahu apa masalah dia, apa yang objektif yang dia nak capai dengan Harimau Muda ni. So kalau faham apa masalah dia, baru boleh dapat tahu apa ubat dia. Ni menurut seorang individu yang pernah bersama dengan Harimau Muda, kawan aku juga. Aku rasa Safirul pun kenal, saudara Pulut. Dia bagi tahu, dia kata kenapa Harimau Muda patut diwujudkan sekarang untuk jangka masa pendek adalah kerana dengan situasi kewangan pasukan dengan kelab sekarang dalam situasi COVID ni, tak banyak pasukan mampu untuk melaburkan wang untuk pemain muda. Selain itu, kebanyakan pemain elit AMD kemungkinan akan beraksi di Liga Presiden, Liga Belia yang dianggap liga lebih rendah berbanding Liga Perdana. Dengan situasi COVID ni, dia cakap status Liga Presiden dan Liga Belia pun tidak pasti lagi akan dilangsungkan
pada musim depan hanya untuk tempoh 3 ke 4 tahun. Dia setuju untuk 3 ke 4 tahun dan selepas tu kena ada solusi di peringkat kelab. Macam mana Safirul, kau rasa relevan apa yang dia cakap tu? Jalan penyelesaian sementara ni sebenarnya dia macam Panadol. Kau sakit kepala, kau ambil Panadol, dia lega sekejap je. Dia bukan macam penyelesaian untuk not even medium term. Tapi kita tak mengatakan bahawa harimau muda dulu tu tak cantik. Kita cakap masa tu memang diperlukan masa tu. Tapi kita pun kena tengok juga. This season berapa orang budak bawah 18 tahun dengan 19 tahun yang dah main dalam Liga Super, Liga Perdana? At least 15 orang. Maksudnya kesebelasan utama bawah 19 kita tu dah memang main dah dalam Liga Super dengan Liga Perdana. So isu tu sebenarnya tak timbul because our top talent is actually main dekat atas. Tapi kalau selama-lama, kalau katalah kita guna pendekatan yang macam tu 3-4 tahun kita buat ni, so talent-talent yang best tu semua tak ada dalam sistem dalam liga kan, sebab dia orang main kat Harimau Muda. Tapi dia orang main pula macam tu. So bila masa dia orang ni nak bersaing dengan yang berada dalam kelab tu, so dia akan jadi macam seolah-olah tak ekosistem tu akan selama-lamanya kita kena reset tak jadi lah. Macam ni kita nak selesaikan masalah ni rasa? Economics ni, ekosistem ni nak bagi benda tu jalan betul kan, mengambil masa. You kena force. Paksa lah. Berapa banyak kelab yang boleh dengan fan setiap kelab tu boleh tahan setiap tahun tengok budak-budak ni pergi Selangor JDT je. Kalau dia orang boleh tahan lama tu, maksudnya dia tak sayangkan tim dia. Dia mesti pressure kelab dia, come on, do something. So ni proses. Ini adalah satu proses. So kalau macam kita tengok in fact this year pun kita tak tahu budak-budak tu semua tak ada kelab lagi. Tak tahu sebab trial kebanyakan Piala Belia punya trial belum selalu lagi lah. start bulan Disember. Lambat lah. Lewat. So tapi orang dah bimbang sebab dengan keadaan COVID apa semua boleh buat trial ke atau tak. So ni jalan pintas lah. Tapi jalan pintas yang intervensi yang orang rasa pada aku tak perlu buat masa ni lah. Salah satu sebab apa mungkin kita tak serius dalam pembangunan sebab kita market kita tu kita kecil kan. Kita kecil ke maksudnya? Kelab tu semua kecil kan. Di Europe ke di Jepun ke, kalau dia develop player tu, dia kata satu masa nanti I will get berjuta-juta daripada sebab aku develop kau ni walaupun dari kecil. Satu hari nantilah. Mungkin jadi, mungkin lah, tak. Tu very strong lah. Mungkin tak. Transfer tu bila terjadi dan bila duit masuk barulah masa tu kita tahu kata this is a good investment. Yes. Kan boleh cover mungkin kadang-kadang tu kalau best case scenario kan boleh cover berapa season punya cost. Yes, exactly. So kita kena start tengok macam tu. Kita tak boleh setakat aku nak develop player ni untuk market nak main Liga Malaysia saja ke ataupun untuk dijualkan, sebab transfer dalam negara dalam domestik ni tak terjadi. Tak wujud lah. So nak kena letak challenge themselves tu, kelab tu kena challenge satu hari nanti player yang aku develop good enough to play in Europe, good enough to play in Japan, good enough to play in Thailand ke apa, sudah dapat something. Bukan setakat dapat nama je, nak bangga je, tak jadi, kena ada sedikit faedah. So then they will start developing. So kena letak tu, biar orang cakap orang gila pun kan, tapi itu that's dia punya where target lah. Itu target dia. Matt, ada nak cakap? Tak ada apalah. Aku rasa Safirul dah wrap up semua dah tu kan. Aspirasi dia tu, which is aku rasa aku setuju. Cuma bila aku rasa sedih lah bila kita yang dimaklumkan benda tu dah nak start. Dah lah. Dengar je. Dengar je. Dengar ketua jurulatih pun ada. Dengar je. Ini semua dengar. Aku nak balik ke pen ni. So, Jufri, tak ada itu kita dah habis dah. Okey, aku rasa ini pandangan mereka. Kalau tak setuju bolehlah komen kat bawah kenapa kau orang tak setuju, sebab at the end of the day bola sepak ni adalah orang kata, bukanlah nak kata, bila kita kata sukan nombor satu, yelah sukan nombor satu lah, ramai orang tengok kan bola sepak ni. So kalau nak tahu lebih banyak pasal development, ini pandangan diorang. Apa pula pandangan korang? Dan aku harap korang enjoy episod kali ni dan kita akan jumpa lagi di episod yang akan datang. Aku terima kasih kepada Safirul, Thank you. kepada Amir dan juga kepada Jufri. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum dan salam sejahtera.